Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Izzat Usni bin Mazlan, nombor metrik A1866217. InsyaAllah hari ini saya akan kongsikan serba sedikit tentang tokoh kepimpinan yang saya pilih, iaitu tokoh ilmuwan Tuan Guru Datuk Dr. Harun Din serta sumbangannya di Malaysia. Terlebih dahulu, lebih baik kita mengenali biodata ataupun latar belakang beliau. Tuan Guru Datuk Dr. Harun bin Din dilahirkan pada hari Ahad 18 Ogos tahun 1940. Beliau dilahirkan di Bohor Mali, Kangar Perlis, serta berkahwin dengan seorang isteri dan dianugerahkan oleh Allah 2 orang, anak lelaki dan 3 perempuan. Beliau dibesarkan di kalangan keluarga yang kuat mengamalkan ajaran Islam. Ibu bapa beliau adalah guru Al-Quran yang mengajar bacaan Al-Quran kepada masyarakat setempat. Beliau adalah anak yang ketiga daripada 10 orang adik-beradik, mempunyai seorang abang dan kakak dan seorang adik lelaki, manakala 6 adik perempuan. 2 orang saudara lelaki beliau juga tokoh agama terkenal, iaitu beliau Ustaz Ishaq bin Din dan adik beliau Datuk Abu Hassan bin Din. Ustaz Harun Din menerima pendidikan awal di tangan ayah dan ibunya sendiri, kemudian dimasukkan ke Madrasah Al-Islahiyah Al-Wataniyah di Bohor Mali, seterusnya ke Madrasah Al-Alawiyah Al-Diniyah dan Al-Kuliah Al-Islamiyah Kelang Selangor, kemudian melanjutkan pelajaran di Kolej Islam Malayar dan memperolehi sijil tertinggi dengan cemerlang. Selepas itu, beliau melanjutkan pelajaran ke peringkat Master Degree di Universiti Al-Azhar, Cairo, Mesir. Dalam masa tidak sampai 2 tahun, beliau telah memperolehi 2 degree serentak, iaitu ijazah sarjana syariah daripada Universiti Al-Azhar dan diploma pendidikan dari Ain Shams University Cairo. Setelah memperolehi ijazah sarjana syariah, beliau kembali ke tanah air dan berkhidmat sebagai guru agama. Kemudian beliau kembali semula ke Mesir dan melanjutkan pelajaran dalam bidang doktor falsafah. Beliau memperolehi PhD pada tahun 1972 hingga 1974 dengan cemerlang daripada Universiti Darul Ulum Qahirah. Selepas itu, beliau pulang ke tanah air dan berkhidmat sebagai pensyarah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia. Antara kerjaya Tuan Guru Datuk Harun bin Din adalah pensyarah di Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia, Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Islam Malaysia, Profesor di Universiti Kebangsaan Malaysia, Ahli Majlis Penasihat Syariah CIMB, Ahli Majlis Penasihat Bank Negara Malaysia, Majlis Penasihat Syariah Suruhanjaya Security, Ahli Majlis Fatwa Negeri Selangor, Timbalan Pengurusi Majlis Penasihat Syariah Bank Pembangunan, Pengurusi Majlis Penasihat Syariah RHB Bank, Timbalan Pengurusi Majlis Penasihat Syariah Public Bank, Ahli Majlis Fatwa Negeri Perlis, Ahli Majlis Penasihat Syariah Muamalah. Dalam politik pula, beliau menyandang sebagai Ahli Jawatan Kerja PAS Pusat, Ketua Penerangan PAS Pusat, Ahli Majlis Syura Ulama PAS, Mursidu PAS. Antara sumbangan Tuan Guru Datuk Harun Din serta dapat memberi manfaat kepada rakyat khususnya adalah menghasilkan karya-karya ilmuwan untuk menambahkan ilmu pengetahuan terhadap rakyat-rakyat serta masyarakat. Sebagai ahli akademik, Datuk Harun Din telah menghasilkan pelbagai karya ilmiah. Antara karya beliau yang memuatkan perbincangan mengenai Al-Quran ialah
seperti rawatan gangguan makhluk halus, rawatan pesakit menurut Al-Quran dan Sunnah, fadilat ayat kursi untuk mengatasi sihir, metodologi zikir, serta banyak lagi. Buku-buku beliau diterbitkan untuk bacaan masyarakat supaya dapat menambahkan ilmu pengetahuan serta menyedari bahawa Al-Quran adalah sumber kepada syifa, yakni kesembuhan untuk semua masyarakat manusia Islam. Yang kedua, menubuhkan perubatan berasaskan wahyu. Tuan Guru Haji Harudin telah menubuhkan pusat rawatan Islam berasaskan Al-Quran dan Sunnah, iaitu Darul Syifa. Pusat rawatan Islam ini dapat ditakrifkan sebagai tempat yang menjalankan kegiatan rawatan atau menyediakan perkhidmatan rawatan penyakit serta menjadi tumpuan orang ramai. Perkhidmatan yang dijalankan berdasarkan lunas-lunas Islam. Masyarakat berpeluang mencari alternatif rawatan berasaskan Al-Quran dan Sunnah apabila mereka menghadapi masalah penyakit, gangguan makhluk halus atau mencari tarbiyah pemantapan rohani. Dengan penubuhan Darul Syifa ini, Tuan Guru Datuk Harudin menjadi perintis perubatan Islam di Malaysia. Seterusnya, cawangan Darul Syifa telah berkembang di seluruh negara dan berjaya melahirkan lebih 1,000 orang perawat pengubatan Islam yang diterbiah di bawah manhaj perubatan Islam beliau. Yang ketiga adalah berkhidmat dalam gerakan Islam dan kepentingan negara. Sumbangan besar Tuan Guru Datuk Harudin dalam wacana gerakan Islam ialah mewujudkan dokumen negara Islam dilancarkan pada 12 November 2013. Negara Islam yang diusahakan beliau dan Presiden PAS pada tahun 2003. 27 dokumen yang terdiri daripada 53 halaman ini mengandungi huraian konsep negara Islam. 10 halaman terawal dimuatkan ayat-ayat Al-Quran tentang konsep kenegaraan berlandaskan teras wahyu. Natijahnya, para penetap dokumen menyedari bahawa konsep negara Islam yang cuba diketengahkan oleh Tuan Guru Haji Harudin tidak lari daripada seruan Nas Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagai kesimpulan yang kita boleh mengambil iktibar dalam diri adalah, pertama, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu semenjak dari kecil lagi hingga berjaya membentuk beliau sebagai insan yang hebat dalam pelbagai cabang keilmuan serta kepimpinan. Yang kedua, tidak dinafikan hadirnya beliau dalam bidang akademik, dakwah, sosial, politik sedikit banyak telah mengatasi beberapa permasalahan yang berlaku dalam masyarakat. Beliau juga aktif dalam kerja-kerja kebajikan dan prihatin mencurah bakti kepada anggota masyarakat tanpa mengira latar belakang agama maupun bangsa yang pelbagai. Beliau bersama rakan-rakan lain membuktikan bahawa adalah seorang yang komited dan prihatin dalam melaksanakan tugas sebagai kepimpinan tertinggi dan amanah dalam semua setiap organisasi serta kegigihan sebagai pemimpin hingga ke akhir hayat beliau. Idea dan pandangan disertai dengan hujah yang bernas menjadikan beliau seorang ikon ulama negara yang sangat berkebolehan dan perlu dijadikan contoh tauladan kepada generasi yang akan datang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.